masjid mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca awal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal futur wal zuhur. Sirri tajalli al-a'zam ahmadul bidayati wal bishara Muhammadun nihayati wal hidayah Muhammadus sirati was sarirah Mustafa al-inayati wal ra'ayah wa ala alihi wa sallim ala kamalika wa kama yaliku bi kamalik. اللهم صل على سيدنا محمد مد ربوبية الكون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الأمنية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم الصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بكل ما وضعته فيه من أسراره وجعلنا منه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bersua muka, kita berkumpul lagi di dalam surau ini untuk kita mengisi di antara maghrib dan isya kita. Dan bersama saya di sini sebab kita berkaitan dengan ulang kaji ataupun berkaitan dengan fiqah lah, berkaitan dengan ibadah kita kemaskan lagi, kita ingatkan kembali berkaitan dengan sembahyang ini. Dan kita ulang kaji ini, kita ulang kaji laju-laju tuan. Kalau ulang kaji suci-suci abad ini sebulan sekali. Kalau satu persatu dia punya, kalau nak dijelaskan satu persatu secara detail, memanglah satu perkara yang panjang lah. Okay. Ala kulihat, tetapi kita dapatkan pencerahan-pencerahan yang mungkin biasanya sebagai pengulangan bagi kita. Pengulangan bagi kita itu bagus untuk kita upgrade akan datang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang beriman. Lepas itu kalau kita dengar banyak kali pun tak ada masalah. Buktinya apa tuan? Buktinya apabila kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita apabila dah khatam Quran sekali, kita dituntut ataupun kita digalakkan lagi untuk baca lagi. Sebab itu dalam majlis khatam Al-Quran, habis surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar, baca surah Fatihah. Dia punya hikmahnya adalah ada tahun baca terus sambung balik baca. Baca surah Fatihah, baca 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, itu adalah simbolik untuk kita membaca Al-Quran berterusan. Bukannya habis baca Quran, habis khatam Quran, sadaqallahul azim, habis, khalas. Kan? Itu yang berada pada kita. Sebab tu dalam sembahyang pun Allah Subhanahu wa taala nakkan kita ulang-ulang membaca perkara yang baik. Mendengar perkara yang baik, itu apa? Membaca surah Al-Fatihah. Setiap kali sembahyang kena baca surah Al-Fatihah. Maka pengulangan ini penting dan dia memberi manfaat bagi orang beriman. Tapi kalau siapa yang datang kemudian, ustaz kita tahu dah, aku dah tahu dah belajar, itu ada masalah. Masalah kita ini manfaat kita tak suka mengulang-ulang.
So kita kena semak balik diri kita. Satu kalau sebagai seorang suami kena dengar anak cerita isteri tu. Begitu juga kalau isteri dapat suami yang suka cerita ulang-ulang, tu je diulang. Kan? Ada orang yang suka ulang cerita tu. Kan cerita apa hari ini bagaimana pergi makan kat kedai, cerita jumpa orang ni. Tadi dah cerita dah. Petang cerita, malam nak tidur cerita lagi. Contohnya dapat pasangan tu, dengar je lah cakap. Dengar je. Memberi manfaat. Mungkin dia cerita itu ada manfaat baru kepada kita. Kan, untuk kita bersabar, untuk kita mengambil ibrah, pengajaran dan sebagainya. Dalam pelajaran ini, dalam berangkat kita dengan sembahyang ni, rata-rata memang kita dah tahu, rata-rata kita dah amalkan. Tapi mungkin ada di sana perkara-perkara tambahan, perkara-perkara yang memberikan kita nilai tambah untuk kita upgrade, kita kemaskan ibadah kita. Contoh yang saya hormati sekalian, contoh perempuan yang saya hormati sekalian, pada yang lepas kita berhenti waktu yang diharamkan untuk sembahyang, waktu tahrim, yang tidak boleh dilakukan sembahyang. Pertama, ketika matahari terbit hingga naik kadar setombak ataupun sekalah. Ini maksudnya naik di matahari di antara waktu kita waktu syuruk tu lah, waktu syuruk. Maka ketika itu tidak dilarang untuk kita sembahyang sehinggalah apa sekadar sekalah. Di sini dikatakan ada yang dikatakan 20 minit, ada yang dikatakan 15 minit, kan? So dalam kita punya takwim sembahyang pun hari ini kita ibaratkan habis masuk di waktu syuruk, lepas 20 minit kita sembahyang duha. Itu sebagai contoh. Itu dimudahkan masa. Yang kedua, waktu istiwa, waktu rembang. Selain hari Jumaat, iaitu waktu matahari terpacak. Sebagai waktu istiwa ni sebelum masuk waktu zuhur, beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Sebab waktu zuhur dikira apa? Apa tak ada masuk waktu zuhur? Gelincir matahari itu. Matahari itu gelincir. Daripada tegak bergelincir. Itu masuk di waktu zuhur. Beberapa minit sebelum waktu zuhur istiwa, maka tidak dibolehkan sembahyang melainkan pada hari Jumaat. Contohnya orang datang masjid atau orang berada di kat luar pada hari Jumaat, sebelum waktu Jumaat itu masuk, maka dibolehkan untuk sembahyang. Okey. Selain hari Jumaat, maka waktu istiwa ini tidak dibolehkan untuk sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Sehinggalah gelincir matahari, sehinggalah masuk waktu zuhur itu barulah boleh sembahyang kembali. Ini sembahyang sunat, sembahyang sunat. Contohlah, kita nak sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat hajat kita dah. Operation pukul katakan sekarang zuhur pukul 1 lah, 12.59, pukul 1 tengah hari, 1 petang. Kita pun pukul 12.45 tu kita nak sembahyang sunat hajat dulu. Ini yang dimasukkan tahu. Tapi kalau sembahyang fardu, sembahyang qadha ke, sembahyang jenazah ke 12.45 boleh. Okey. Yang tak boleh sembahyang ada sembahyang sunat. Ketika matahari kekuningan hingga matahari terbenam, iaitu nak masuk waktu maghrib. Kita panggil waktu senja, waktu senja. Kalau sekiranya tahiyatul masjid, boleh ke tidak ketika mana waktu-waktu yang diharamkan? Sunat tahiyatul masjid boleh. Dia ada dua pembahagian sunat yang saya tidak mengatakan. Itu yang pertama, solat sunat mutlak. Solat yang kedua adalah solat yang didahului dengan sebab. Contohnya apa? Kita masuk masjid baru kita nak sembahyang sunat, itu boleh. Sembahyang sunat apa ni? Solat lepas sebelum itu kita baru sembahyang sunat, itu boleh. Kan itu tak ada masalah. Sebab apa? Sunat itu lepas kita masuk kita sembahyang sunat, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah
contoh macam sembahyang hajat, sembahyang mutlak kan, istikharah. Itu bila-bila masih selain daripada waktu itu. Kalau contoh kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk saja, pukul berapa pun kita sembahyang sembahyang sunnah. Ya, jelas. Itu antara contoh lah. Contoh yang juga pembahagian sembahyang sunat yang didahului dengan perbuatan ataupun sembahyang sunat sebelum. Contoh apa? Sembahyang sunat sebelum niat solat sunat ihram. Bagi yang nak melakukan umrah ataupun haji, maka ketika waktu dilarang solat ini dilarang untuk sembahyang sunat. Nak ihram, contohnya apa? Lepas sembahyang asar ataupun lepas subuh ni, dia nak ihram, maka dia nak sembahyang sunat ihram, iaitu apa? Sembahyang sunat ihram sebelum dia berniat. Nabi lakukan solat sunat ihram sebelum dia berniat. Nabi solat sunat ihram dulu 2 rakaat, baru Nabi melakukan niat ihram umrah dan haji. Ini kategori-kategori ini dijelaskan oleh para ulama setelah meneliti dalil-dalil dan nas. Okey? Yang keempat, solat sunat, solat yang dilarang adalah selepas sembahyang subuh sehingga terbit hari. Contoh, sekali kita subuh 5.50 katakan. Subuh 5.45. 5.45 Allahu Akbar, kita pun sembahyang subuh. Kan? Sembahyang subuh kerana apa? Nak pergi tempat kerja. Kan? Risau kalau lambat sikit jam. Kalau keluar awal sampai tempat kerja, matahari tak naik lagi. Kan? Katakan 5.45 sembahyang subuh. Sekarang ni kemudian dia pun bawa kita azan itu sampai ke ofis pukul 6.30. Katakan 6.30 awal lagi kan, maka dia buat tak buat sembahyang sunat lah. Saja sembahyang sunat hajat kan tak boleh. Sebab apa? Dia dah sembahyang fardu subuh. Tapi kalau dia belum sembahyang subuh 5.45 dia dah bangun dah, dia sembahyang sunat dulu, sembahyang sunat 2 rakaat 6.20 baru dia sembahyang subuh. Boleh. Nampak? Yang tak boleh adalah selepas sembahyang subuh. Okey, selepas sembahyang subuh. Ini contoh ni mungkin bagi wanita yang kat rumah. Kalau yang lelaki sembahyang dekat masjid, biasanya di awal waktu, betul tak? Biasanya di awal waktu. Paham yang keempat. Yang kelima, sampai selepas sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Maksudnya apa? Kalau sekiranya kita sembahyang asar lambat, maka boleh buat sembahyang sunat terlebih dahulu. Selain itu boleh. Nanti orang fikir, untunglah dia tak sembahyang sunat, tak sembahyang asar lagi, boleh sembahyang sunat banyak-banyak. Tidak. Tetap sembahyang di awal waktu itu adalah lebih afdal. Sembahyang di awal waktu itu adalah lebih afdal. Kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah difardukan kepada orang-orang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Maksud sebahagian mufassirin adalah di awal waktu. Okay? So kita ini sembahyang di awal waktu, jaga. Sembahyang di awal waktu. Habis lepas subuh lepas asar nak buat apa Ustaz? Lepas subuh lepas asar masuk untuk kita berzikir. Lepas tu para ulama dan para Nabi SAW mengajarkan zikir pagi dan petang. Kalau dalam konteks kita yang popular dekat negara kita, Al-Ma'surah tu, Imam Hasan Al-Banna kan, dia ambil beberapa petikan hadis yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun kita tak baca dia punya sanad-sanad, tapi itu sebahagian daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau orang tanya boleh amalkan, boleh. Kalau orang tanya boleh amalkan, boleh, tak ada masalah. Bermakna apa? Dia ada wirid dia. Nak apa ni? Antara wirid lepas subuh yang diajarkan oleh ulama, adanya Hizbun Nawawi, Hizib Imam An-Nawawi, iaitu bacaan zikir-zikir yang dibaca oleh Imam Nawawi. Hizib Bahar lepas asar ini yang digarap oleh Imam Syekh
Asy-Syazuli rahimahullah ta'ala. So para ulama mereka meletakkan lepas sembahyang ada dia punya zikir-zikir dia. Sebab tu hari ni ada orang kata, habis kalau kita berzikir, kena zikir ikut yang Nabi SAW sahaja ke? Ya, yang terbaik adalah mengikut baginda Nabi SAW. Siapa nak zikir ikut apa yang Nabi ajar, tak ada masalah, silakan. Itu yang terbaik. Tapi sekiranya seseorang itu zikir tidak mengikut apa yang Nabi ajar, contohnya apa? Nabi tak zikir pada waktu itu, contohnya kita tak tahu. Kita ni kurang ilmu kan? Kita lepas asal, kita buat apa? Kita zikir Subhanallah, Subhanallah. Itu yang kita ingat kan? Contoh, kalau tak ada didapati dalil apa pun, kita baca Quran katakan, itu pun zikir. Maka apa-apa yang mengingatkan kita diri kita kepada Allah dibolehkan. Dengan saya kata yang terbaik bagi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tapi kita ni tak tahu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang macam mana. Contoh, kita tak belajar hadis, kita tak belajar hadis. Maka kita pun tahu ustaz kata lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar kita pun boleh zikir. Waktu dia ada waktu zikir. Dia kata dia zikir apa? Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Kaya. Dia ulang itu sebab dia tak kaya. Kan? Dia nak masuk dalam kategori T15. Sekarang ini sibuk kecoh dengan T15 kan? Sekarang dia B40. Aku tak nak pula T15, nanti tak dapat subsidi semua. Kan? Contoh dia nak kaya. Memang betul kan? Orang yang berdoa dia nak jadi kaya, boleh jadi kaya. Allah boleh bagi kaya. Okay? So kita pun lepas dengan ustaz kata boleh zikir. Kita tak tahu Nabi ada zikir ni tidak lepas. Sebab tu dalam ahli sunnah wal jamaah dalam kita punya manhaj dibolehkan, tak masalah. Tapi kalau ada manhaj yang lagi satu, Nabi tak buat, tak boleh. Kau kena baca apa yang Nabi buat. Kan? Sebab tu saya kata yang Nabi buat itu paling terbaik. Betul? Kan? Sebab tu ahli sunnah wal jamaah macam kita ni belajar, dia ada apa dia piawai dia yang lengkap. Nak buat ini pun boleh, nak buat ini pun boleh, nak buat ini. Nanti kita kata, Nabi dah yang terbaik, kenapa kita tak buat yang terbaik? Kita berbeza-beza kan? Kita berbeza-beza. Bukan nak kata yang terbaik itu tak kita ketepikan untuk beramal. Bukan. Siapa yang tahu untuk beramal yang terbaik, silakan. Kan? Silakan. Macam kita tahu sembahyang yang kita lakukan ini. Sembahyang. Rukun yang paling afdal, paling lama apa tuan-tuan? Dalam sembahyang. Rukun yang paling afdal. Daripada 13 rukun yang kita dalam belajar, daripada takbir tu, niat takbir sampai bagi salam. Yang paling afdal mana tu? Rukun sembahyang fardu. Berdiri lama. Bukan sujud yang paling lama. Berdiri. Maka bila kita sembahyang berdiri lama, imam baca Yasin wal Quranil Hakim, innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Subhanalladzi. Imam baca macam tu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kenapa baca pada sekarang? Kena maki hamun itu kan. Sebab aku tak faham. Walaupun kita tahu rukun paling afdal adalah berdiri. Bila sembahyang berjemaah kena pendekkan. Bila sembahyang berjemaah kena raihkan jemaah. Itu. Maka kenapa kita meninggalkan yang terbaik pula? Ada masa contoh kita nak cepat. Kan nak cepat memang kalau lambat ni tertinggal kalau tegang, tertinggal kita. Maka kita pun Al-Qaidin Amin Allahu Akbar tak baca surah. Walaupun kita tahu yang terbaik pada 2 rakaat pertama adalah membaca surah. Ada masa kita mengambil al-mahfuz, iaitu perkara yang
tidak yang terbaik. Bukan kita menafikan. Itu kita kena faham. Sebab itu pun juga begini. Dalam kita berzikir, berzikir pagi dan petang ni, ada orang yang ilmu dia tinggi, dia marah yang Nabi SAW. Ada orang yang ilmu dia rendah sikit, maka dia beramal apa yang dia tak. Kan? Satu boleh contoh. Banyak orang dahulu pertikaikan contoh baca Yasin pada Jumaat. Dulu 10 tahun lepas, 13, 15 tahun lepas pertikaikan perkara ini. Kenapa baca Yasin saja? Kan? Ada kita orang-orang yang dahulu mana dikategorikan sebagai buta huruf, buta huruf. Kan? Buta huruf dia tak boleh baca. Kan? Tapi dia boleh ikut apa? Surah Yasin dia juga. Sebab apa? Tiap-tiap Jumaat, mana Jumaat bilang baca surah Yasin. Maka bila kita boleh hafal. Sekarang ni alhamdulillah negara kita kadang buta huruf dah berkurang. Orang boleh baca Quran surah ini. Tak apa, silakan. Kan? Kalau dulu kekurangan untuk baca, maka jangan kita salahkan orang tu boleh baca surah Yasin saja, tak boleh baca yang lain. Kan? Sebenarnya lebih baik dia baca itu daripada dia baca pelik-pelik. Kan? Baca Facebook, siapa bercerai ni, tunggu esok siapa bercerai pula. Kan? Kan? Kes cerai apa? So kita kena okey. Dan seterusnya fasa berikutnya kita menerangkan berkaitan dengan sabtah pula. Lepas semayang, waktu semayang ni dalam mazhab Syafi'i dia sangat menjaga, maksudnya proper, sangat tertib lah dalam semayang. Sabtah ni berhenti seketika, sekejap. Kita ada membezakan lepas takbir Allahu Akbar, diam. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Satu sabtah ini menjadikan solat kita lebih teratur, lebih nampak cantik. Okey, maka bila mana dalam mazhab Syafi'i ada sabtah ini ada 6. Ketika mana yang pertama di antara takbiratul ihram dengan orang kita Allahu Akbar. Diam. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Itu dah. Kadang nak berhenti tu apa? Ada 2 harakat. 2 harakat ke 2 saat ke. Berhenti kejap. Ambil nafas. Berhenti untuk ambil nafas. Tak ada masalah. Itu kadar tu. Kalau dalam kita kadar subhanallah. Kan? Itu nak menggambarkan bahawa sini ada yang berbeza. Bukan kita Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar. Bukan. Kadar dia berhenti. Kan? Bila subhanallah dibaca waktu bila tu kan? Antaranya antara zikir yang berat pada timbangan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita tahu dah, tapi nak baca dia berat. Kan? Tahu, masing-masing tahu berat pada mizan. Tapi susahlah. Nak sebut satu mungkin lah. Nak sebut sampai sejuta, tak ada dia. Kan? Ni lidah kita kan. Antara lain apabila kita ni dalam sembahyang berkaitan dengan sembahyang tasbih ni, selain daripada rukuk dan sujud kita baca tasbih kan. Ketika mana kalau kita nak menegur imam, kan? Imam tersilap. Imam tersilap daripada rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga tak duduk tahiyat awal, terlupa, imam pun terlupa, maka makmum pun macam mana nak tegur dia? Nabi kata at-tasbihu bir-rijal wa at-tasbihu bin-nisa. Iaitu tasbih untuk lelaki, untuk kita tegur kepada jemaah, kepada imam. Subhanallah. Bagi perempuan tasbih tepuk 3 kali. Tu tepuk 3. Dan kenapa tasbih bin nisa ini hanya kalau sekiranya dia sembahyang
Dia sembahyang pun dia duduk belakang imam. Contohnya macam ibu sembahyang ke suami dia kan. Ini pun perbezaan pendapat ulama pun, tapi kita ambil yang mudah, yang begitu. Dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, bahwasanya bagi lelaki itu mengucapkan tasbih. Contoh kalau imam tersalah, kan subhanallah. Yang cakapnya yang bagi teguran siapa tuan? Itu beradab begitu kan. Tu bila datang yang sebenarnya belakang imam. Dia kerja dia berat tak? Walaupun tak ada salah, imam tak salah, tapi takut-takut imam ada melakukan kesalahan itu terlupa. Bukannya kita yang duduk soft paling belakang sekali. Subhanallah. Yang paling belakang. Imam terlupa je. Allahu Akbar. Patut duduk tahiyat awal. Imam dah diri dah. Tak? Imam diri. Satu surau. Subhanallah. Dia belakang imam. Itu belakang imam ni kena yang fakir. Orang yang tahu hukum hakam. Tahu hukum hakam. Itu penting untuk kita. Imam dilantik yang faham hukum hakam. Itu syarat yang pertama untuk nanti imam. Bukan suara sedap bukan. Yang pertama adalah syaratnya faham hukum hakam sembahyang. Tahu hukum hakam sembahyang. Bukannya main tam je. Jenis imam suara sedap. Kita biasa dengan suara sedap je. Kan ada dekat Selangor. Suara sedap, tapi berkaitan dengan hukum hakam tak boleh lepas. Maka tak boleh diganti sebagai imam. Okey, itu. Yang kedua barulah suara, barulah baca mengikutkan tajwid. Afqah wa aqra summa aqra. Pertama mestilah mahir hukum hakam berkaitan dengan sembahyang. Bukan mesti mahir semua tu tak. Bukan mesti mahir tentang ekonomi, bukan mesti mahir tentang jenayah, perkahwinan, tak, berkaitan dengan sembahyang. Dan wa tasfiqu lin nisa. Wa tasfiqu lin nisa. Bukan sekali bagi perempuan. Ini cara untuk menegur imam yang jika ada kesalahan. Dan perkara ini mesti buat benda yang tak sengaja juga. Bukan imam tu boleh sengaja. Dia pakat dengan bilal. Kita baru belajar ni kan. Sekejap lagi aku sakit-sakit buat dulu. Kau tegur. Tak boleh. Ni tuan. Ni jangan pula dia pakat dengan Tok Bilal. Nak tengok dua-dua ni pandai lah. Kan? Imam pandai. Tok Bilal yang belakang imam pandai. So dalam sembahyang tak boleh nak buat main. Contohnya perkara yang membatalkan sembahyang adalah bergerak 3 kali. Dan bergerak 3 kali anggota besar. Contohnya apa? Kita macam ni kan. Tengah sembahyang, tak main lah. Macam ni perbuatan. Batal sembahyang. 3, 1, 2, 3. Batal. Anggota besar tangan. Tapi kalau sekiranya kita garu batal. Kan? Garu contoh sini. Gatal. Satu jari je. Janganlah orang garu macam ni tuan. 1, 2. Tak ada lah orang garu itu kan. Tak feeling. Satu. Bukan kata feeling tak feeling. Tapi dalam hukum hakam, dalam mazhab Syafi'i menyatakan kalau anggota kecil bergerak lebih 3 kali makruh, tidak membatalkan sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang. Anggota kecil yang sekiranya kita gerakkan ada sebab, tidak membatalkan sembahyang. Melainkan satu perkara, kalau kita bermain-main. Contohnya apa? Contohnya sami Allah liman hamidah. Tangan kita patut dekat sisi kan. Kita ambil tangan kita cuit sebelah. Gerak kecil je kan. Saja main. Yang kawan sebelah pun cuit ni. Bermain batal sembahyang. Okey. Batal sengaja tuan. Dalam mazhab Syafi'i bermain-main. Begitu juga kalau contoh. Ini biasa penyakit tuan. Penyakit. Kalau seorang dah batuk,
Ramailah betul. Itu tak boleh nak dihalang. Tapi kadang ada juga Allahu Akbar. Yang sudah pun saja kawan. Kan dia syarat. Dia ada dalam perkara-perkara ini ada dia punya dawabit dia. Tapi contoh dia tak gerakkan bibir dia. Dia bermain. Karena dalam hukum akad, hukum sembahyang ni, kalau perkara itu terpaksa tidak batalkan sembahyang. Kalau sekiranya dia bukan satu huruf yang difahami, tidak batalkan sembahyang. Kalau disebut dua huruf dalam bahasa Arab, barulah dia batal sembahyang. Tapi yang ni saja main-main, batal sembahyang. Ini batal. Saja nak tunggu orang sebelah, saja nak ni. Maka perkara-perkara ini perlu kita ambil perhatian. Sebab apa? Sebab kadang orang kita dia terlebih kreatif. Dia kata macam tadi lah, gerakkan anggota yang kecil tidak membatalkan sembahyang. Lalu dia pergi cuit kawan dia, cuit per kawan sebelah kan, itu batal sembahyang. Main-main. Sembahyang kita kena fokus kita. Okay? Fokus. Yang pertama tadi santai yang pertama ketika mana takbiratul ihram dengan doa kita Allahu Akbar. Itu. Maka bila Allahu Akbar berhenti ijab, barulah kita baca Allahu Akbar kabira. Ini yang biasa kita hafal doa kita, kan? Alhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Dah habis. Wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Habis. Maka muslimin. Yang kedua, wa baina du'a'i iftitah wa ta'awuz. Di antara habis doa iftitah dengan mengucapkan a'udzubillah. Suatu jangan kelangkau habis. Ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu baca secara sir, kan? Baca secara sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Yang ketiga, lepas ta'awuz, lepas baca a'udzubillah dengan baca bismillah. Suatu saya kata sembahyang dalam mazhab Syafi'i tertib, tenang. Jangan kita nak gelabah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Nilai-nilai. Walaupun kita nak laju, kita jaga mu'ad, sakatan ataupun sakta ini. Diam. Okay. Yang ketiga apa? Yaitu di antara Fatihah dengan ta'awuz. Yang keempat, di antara akhir surah Fatihah dengan amin. Ini penting untuk kita kalau sembahyang sendirian, dan penting untuk imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasa dulu. Amin. Kadang ada pula kan, suatu kadang orang kita ni suka menjadikan siapa contohnya tuan, imam-imam adalah macam contoh imam-imam masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Azhar ke, Masjid Negara ke, tak payahlah, Masjid Taj Mahal ke, kan, masjid yang besar-besar. Kalau Indonesia Masjid Istiqlal ke, contohlah, contoh. Bila imam masjid besar ni, orang kata berilmu lah. Tak kisah ada imam mana pun, kalau sekiranya dia baca, dia tak ada sakta, kita kena sakta. Supaya tu imam ini dalam mazhab Syafi'i, imam apabila dia memberi sakta, dia berdiam seketika untuk memberi ruang kepada makmum mengucapkan amin bersama-sama dengan imam. Siapa yang mengucapkan amin bersama dengan imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malaikat akan doakan kepada dia dan diberikan keampunan. Ucap amin. Bila lepas baca-baca, imam baca-baca, kita stand by. Amin. Ada perincian tentang amin itu banyak. Ada baca amin dua-dua harakat min panjang. Ada kata, ada pendapat baca pun panjang, min pun panjang. Ada pendapat menyatakan panjang, min pendek. Ada
pendapat baca dulu pendek amin, kan? Ada pendapat baca dengan beratkan amin, tapi yang muktamad amin ditakhfifkan. Apa pendapat itu tuan? Itu mau cakap macam tu ya. Belum kita nak urai-uraikan lagi kan. Bermakna apa? Nak mendapatkan doa malaikat. Suatu imam kenalah. Janganlah tamak sangat. Dosa aku nak, dosa aku dia diampunkan, dosa orang tak diampunkan. Makmum. Dia pun waladdallin amin. Tak sambung. Makmum tengah standby. Dah imam dah sebut dulu dah. Kan imam baca dulu amin. Ini dalam mazhab Syafi'i dia ajarkan perkara sebegini supaya kita mendapat peluang yang diberikan tawaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya lepas amin dengan surah ada saktah juga. Cuma lepas amin dengan surah kan, di mana baca surah kan, tak kisahlah surah panjang ke surah pendek, maka di sini ada saktah yang lebih panjang sedikit. Memberi ruang dalam mazhab Syafi'i, memberi ruang kepada para jemaah untuk atau para makmum membaca surah Al-Fatihah. Di manakah tempat makmum untuk baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang jemaah? Di dalam mazhab Syafi'i selepas membaca amin. Selepas habis baca amin tu barulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini yang sedih tu, ada sebahagian daripada masyarakat kita yang berfahaman apabila dia sembahyang berjemaah maka tidak wajib bagi dia untuk baca surah Al-Fatihah. Ini yang kesilapan. Kan? Senang sembahyang jemaah lah, tak payah baca surah Al-Fatihah. Tapi bila mana dia biasa sembahyang jemaah bila suruh jadi imam tak boleh. Kenapa? Tak lancar baca. Kan biasa sembahyang jemaah kan? Ya. Tu imam dah kamu baca Fatihah. Punya selama ni dia ingat imam dah baca Fatihah, dia sembahyang settle. Sembahyang subuh 2 rakaat, dua imam kamu. Kan? Dua imam tak mau baca Fatihah. Salah. Kita nak kena baca surah Al-Fatihah. Sebab itu kita kena belajar surah Al-Fatihah bertalaki. Kan? Dengan imam, dengan ustaz-ustaz yang ada pembelajaran Al-Quran yang betul. Kan? Kena tempat kita ni ada tempat pusat pengaji. Sini mau buat tempat mengaji. Paling minimum surah Al-Fatihah. Kan? Surah Al-Fatihah. Baca hari-hari pun tak ada masalah. Depan guru tu baca hari-hari supaya lidah kita itu betul. Walaupun dah betul lagi tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni terkehel juga. Kan? Terkehel. Maka di antara amin dengan surah itu kita ikut masa lah. Kalau ikut masa lebih kurang dalam 20 saat ke 30 saat. Habis nak kena kira tu tak payah agak-agak lah. Kan? Tak payah kira dalam sembahyang. Takut kalau imam kira je tu terkira lah 1, 2, 3 batal sembahyang imam. Faham tak? Maksudnya di sini adalah sekadar makmum itu boleh membaca surah Al-Fatihah. Adakah perlu tunggu semua baca surah Al-Fatihah? Tak payah. Kadar yang biasa. Suatu kadar yang biasa kita baca surah Al-Fatihah di antara 20 saat ke 30 saat. Ini tunggu lama imam nak baca surah. Rupanya nak tunggu sampai 5 minit tunggu. 5 minit. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayat ke berapa tadi? Yang keenam, yang kelima, sabta yang kelima iaitu adalah amin dengan baca surah. Dan yang keenam, lepas baca surah dengan rukuk. Ini membuatkan kita sembahyang kita tertib. Tak ada baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, laju pula. Tak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tertib. Kan nampak lebih bertenang. Bila kita dah belajar macam ni, ni saya nak masuk. So bila mana dekat Ramadan nanti sembahyang apa? Sembahyang tarawih, dapat video yang macam tu kan, yang laju-laju, kita kata ini adalah masa Syafi'i. Tak senang. Kita beramal apa yang kita dah belajar. Tadi Ustaz boleh tak sembahyang macam ni? Ustaz boleh tak sembahyang? Kita kata itu tanda dia tak belajar dalam masa Syafi'i. Dan kalau kita takut nak kata sembahyang dia batal, kan tak apalah, dia sembahyang cara dia, saya sembahyang macam saya dah belajar. Kita ibadah ini adalah ibadah menghadap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita duduk ataupun kita menyembah Tuhan, kalau dekat dunia ni yang paling tinggi, kalau dalam negara kita ini pemimpin negara, raja, sultan, perdana menteri. Dan kalau macam itu bukan kalau kampung je. Tak ada. Dia suruh kita bertenang. Betul tak? Jumpa orang besar bertenang. Tiba-tiba datang orang besar datang kat sebelah kita buat lagu. Ni. Orang cakap apa ni? Kan? Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nak melakukan ibadah sebagai seorang hamba, kenalah mengikut cara-cara. Satu para alim ulama kita dah mengajarkan kepada kita untuk kita ibadah dengan cara yang benar, cara yang sempurna, kan? Supaya kita ini mempamerkan ibadah itu dengan sesuai mungkin. Okay? Kalau datang video-video itu kita boleh ignore. Kalau kita belajar ikut mazhab, kalau kita belajar betul-betul jadi dapat video itu kita dah sampai tadi ustaz kan? Ni kadang kita tanya ustaz ni, apa tu tanya ustaz ni, tanya ustaz ni, apa sudah kita tanya-tanya. Kalau kita nak cari kebenaran, tapi sekarang ni makin mudah kan? Contoh yang seminggu dua ni saya berkaitan dengan fatwa apa? Berkaitan dengan telekung wanita kan? Muslimat dibaca tentang ni telekung wanita ni kan? Telekung. Sebab apa? Saya pun dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Selangor kan? Contoh, sekiranya wanita itu memakai telekung yang dua lapis, ada dua bahagian atas dengan bahagian bawah. Maka hendaklah wanita itu memakai pakaian yang bersesuaian di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau nampak aurat melalui bahagian atas, maksudnya telekung yang bahagian atas ni lah kan? Contoh kadang wanita dia pakai baju dengan pendek, kadang tak pakai baju, pakai telekung ni kan? Tersilap kain telekung ataupun boleh nampak daripada telekung itu, boleh nampak aurat dia, nampak perut dia. Itu kan aurat kan bagi perempuan kan? Maka ia dikategorikan sebagai tidak menutup aurat. Ini panjanglah pembahasan dia. Kalau lelaki kenapa boleh pula kain mereka itu nampak dari bawah? Sebab aurat lelaki sampai kepada lutut. Maka para ulama fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan kalau aurat itu nampak daripada bawah, tidak dikategorikan membuka aurat. Okey. Satu lagi contoh kita pun kena jaga yang lelaki. Kalau pakai baju, kita sembahyang pakai baju kan? Kadang seluar kita, kain pelikat kita bawah ni pusat kan? Baju pula tak berbutang
baju Melayu ke baju apa ke, baju elok je. Tapi waktu kita rukuk kan, benda tu besar dan boleh menampakkan kepada aurat kita. Itu yang dibahaskan. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, apabila aurat itu boleh nampak daripada atas ataupun dari sisi, dari segi depan, belakang ataupun kiri dan kanan, maka dikira aurat itu terbuka. Dikira aurat itu. Sama juga dengan wanita, isu telekung ni. Apabila wanita itu pakai telekung di bagian atas, walaupun kain telekung itu daripada bawah kan, tapi tidak cukup syaratnya. Kerana apa? Kerana aurat wanita daripada mana juga? Seluruh badan, daripada atas sampai bawah. Jangan dikategorikan, dinamakan bawah itu adalah tapak kaki. Maksud pakaian itu mestilah sampai tapak kaki. Ni saya terang macam ni, nanti yang wanita-wanita ni pun, selama ni semayang macam mana ni? Ini banyak minggu ni berkaitan dengan isu telekung. Telekung wanita yang biasa digunakan oleh orang Indonesia kan. Tetapi ada sebahagian asatizah juga, dia masih lagi yang mahir lah hukum hakam ini, masih lagi mencari wajah-wajah. Adakah bocor ataupun semata-mata kalau contoh pakai telekung, angin tak tolak pun dikira batal ataupun bagaimana? Kita pun dalam perkara ini masih lagi melihat, saya sendiri pun melihat perkara ini macam mana kan. Tapi yang fatwa yang dikeluarkan adalah batal sebab sembahyang. Oleh itu wanita yang nak sembahyang, walaupun pakai telekung, kena pakai baju di dalam setakat ini kan. Kena pakai baju bukan setakat baju lengan pendek saja, lengan panjang, supaya aurat itu tidak ternampak. Setakat hari ini lah berkaitan dengan. Kalau dia tak tahu macam mana sembahyang dia, tak tahu, dimaafkan. Itu bahasa mudah dia lah. Sekarang ni kita pun, itu wanita. Bagi lelaki, minta, saya minta kita ni bila nak sembahyang paling tidak bentanglah baju. Kalau pakai baju Melayu kan, kadang ada yang datang tak pakai baju, bentang langsung. Kadang bentang ada tak ditutup. Dan takut bila sebab baju Melayu ni dia besar, dia sampai ke perut kita kan, contoh macam ni kan, sampai ke sini, sampai ke dada kita, dia punya bukaan dia. Takut bila kita rukuk boleh nampak aurat kita, iaitu di bawah pusat tu. Ini berkaitan dengan aurat lah, di dalam sembahyang. Dan yang terakhir kita sentuh berkaitan dengan fasal berikutnya adalah tumakninah. Kita mestilah melakukan ibadah itu ada tumakninah. Rukuk ada tumakninah, iktidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, sujud di antara dua sujud ada tumakninah. Maksudnya apa? Maksudnya kita berdiam ataupun berhenti dalam keadaan, selepas bergerak itu berhenti dalam keadaan subhanallah. Kan? Kalau kita dah berdiri, kita rukuk, pergerakan kita berhenti keadaan subhanallah. Ini kita cerita kalau orang tak baca, kan? Tak baca. Itu yang berlaku dekat tempat-tempat yang mana kita sembahyang tarawih, sembahyang laju dan sebagainya. Ini tidak ada tumakninah, maka dalam mazhab kita Syafi'i batal. Sebab apa? Sebab rukun sembahyang kita, rukuk, tidak sujud, duduk antara dua sujud, semuanya rukun dan berserta dengan tumakninah. Itu kena faham. Kalau tak ada tumakninah, sembahyang itu batal. Satu penting untuk kita belajar. Dan apabila contoh macam kita ini, perkara yang perlu kita rebutkan iaitu apabila azan. Bagi contoh, banyak perkara-perkara yang diampunkan dosa. Fadil Ustaz Muhadi Haji Jul menjelaskan, menyenaraikan hampir 50 perkara
yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita buat perkara diampunkan dosa. Antaranya apa? Seseorang yang salah satunya seseorang yang mendengar azan dan dia menjawab azan. Kemudian habis azan dia membaca doa selepas azan. Maka ganjarannya akan dihapuskan dosa. Antara lain yang berkata kita berwudu hapuskan dosa. Datang sembahyang berjemaah hapus dosa. Hapus dosa. Makin jauh kita datang daripada rumah kita datang ke surau semakin berjemaah hapus dosa. Jangan kita hapuskan dosa daripada rumah. Eloklah kita datang surau lepak dulu kat belakang jam. Boleh kalau letih kan sampai sebelum masuk waktu kan. Kita duduk kat belakang tak pangking ke dekat tempat dulu. Jangan kita elok dah hapuskan dosa. Sembah kat belakang mengumpat orang. Dosa balik. Itu maksudnya kita elok perbuatan itu menghapuskan dosa. Bila kat belakang dah tengok, ini nak masuk waktu ni pukul 7 6.55 ke kita pun dah masuk masjid ataupun surau terlebih dahulu untuk kita menantikan waktu solat, menantikan waktu solat pun masuk dapat dihapuskan dosa. Maksudnya apa? Banyak. Macam saya katakan tadi, Ustaz Muhammad Hajjul telah mengumpulkan hampir 50 perkara, 30 lebih ke 40 lebih, hampir 50 perkara yang Nabi SAW memberi jaminan kepada kita apabila melakukan satu perkara dihapuskan dosa. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Azza wa billahi taufik. Mudah-mudahan silakan. Tentang tegur imam. Tegur. Ayat awal. Kalau katakan makmum ayat 9 tak tahu, dia makmum yang lain tahu. Dia naik turun lepas tu sembahyang sama dia. Apa soalan pasal? Okey. Ini kesnya tak buat tahiyat awal. Okey, soalannya sekiranya imam itu bangun tahiyat awal, tak buat tahiyat awal, belakang imam tak tahu, tak tahu macam mana tegur, lalu dia pun terus sembahyang tahiyat awal kan. Kalau sekiranya tahiyat awal, dia berbalik balik kepada macam saya selalu nyatakan, kita tengok balik, cek balik rukun sembahyang. Tahiyat awal ini sebagai rukun sembahyang atau tidak? Dia sunat apakah? Maka bila sekiranya bila tak tegur kan, subhanallah, dia tak tahu, dia terus ikut imam dan dia terus, dan imam pun tak ada sujud sahwi ke apa ke, terus bersembahyang macam biasa. Kalau kes tahiyat awal tadi, sembahyang makmum semuanya sah, tak ada masalah. Okey. Cuma dia kalau dia tahu ini sebagai sunat apa, dia tegur subhanallah. Dan dia pun kena tahu. Dia dalam kes tahiyat awal. Sekiranya imam itu dah bangun berdiri dah, dan kita pun disunatkan kita melambatkan pergerakan kita. Makmum disunatkan melambatkan pergerakan daripada imam. Dan kita diajar dalam mazhab Syafi'i pun kita digalakkan bergerak waktu bila? Lepas imam dah baca Allahu Akbar. Betul tak? Imam baca Allahu Akbar, baru kita daripada sujud, baru kita balik. Kita bergeraklah. Nak duduk antara duduk sujud ke, nak duduk tahiyat awal ke, ataupun nak bangun terus. Okey? Sebab tu dia rakaat dulu duduk antara duduk tahiyat awal. Kita pun Allahu Akbar. Itu imam diri kan? Imam pun diri. Apa kita nak buat? Kalau tak ada, kita terus dengan terus saja dengan imam. Ya? Tetapi ini maksudnya imam dah berdiri kan? Maka kalau sekiranya makmum itu, Bilal itu, dia tegur subhanallah. Ini tahiyat awal tuan. Ini kes tahiyat awal ya, tahiyat awal. Imam dah berdiri, makmum baru ni kan. Yang Bilal tegur, imam dah berdiri, faham kan? Dia pun subhanallah. Kan? Maka imam walaupun dengar makmum bagi tahu subhanallah, imam tak boleh turun. Kenapa pula Ustaz? Kenapa? Kerana imam dah berada pada rukun yang berikutnya, iaitu diri tadi. Ada pun
tahiyat awal adalah sunat apa? Bila dah pergi pada rukun, dia tak boleh patah balik. Satu dia boleh, kalau dia boleh nak duduk, sekiranya dia belum berdiri lagi. Tapi masalahnya imam itu dah berdiri dulu kan? Baru kita nak bergerak kan? So jelas. Melainkan kalau itu isu tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, imam terlebih bangun, patut sembahyang isyak 4 rakaat, dah naik ke 5 pula. Imam pun naik ke 5. Bila terkatang tu, subhanallah. Maka imam yang berdiri tadi tu wajib dulu. Kalau sekiranya dia yakin dengan makmum tu, bahawasanya ini dah terlebih rakaat. Kadang kita jadi depan ni, kita tak tahu apa salah kita, kan? Kita tak tahu apa salah kita. Maksudnya apa? Imam tadi bangun, sebab apa? Dia ragu-ragu 3 ke 4. Betul tak? Ini rakaat ke-3 ke rakaat ke-4. Maka dia pun, ini baru ke-3 kot. Dia pun bangun. Apabila dia berdiri itu, dia tetap dengan kenyataan dia di 3. Dia teruskan sembahyang. Kita makmum ni ada 2 pilihan. Tunggu imam ataupun nak mufarakah terus bagi salam. Baca tahiyat akhir bagi salam. Tapi dengan niat mufarakah. Tapi kalau kita bangun sendiri, kita dah tahu kita 4 rakaat, kita bangun yang kelima. Kan? Bangun yang kelima. Ini kena faham kes by kes tu kan. Ini kalau tahiyat akhir dah cukup rakaat, kita sengaja bangun tambah 5 rakaat. Batal sebenarnya kita. Tadi yang tahiyat awal wajib kita ikut imam. Walaupun imam tidak baca tahiyat awal. Berbalik kepada apa tuan-tuan? Iaitu berbalik kepada rukun sembahyang. Tahu rukun sembahyang center. Ini sunat apa? Nanti kita belajar sunat ab'ad, sunat hay'ah. Sunat ab'ad mudah. Dalam 7 ada kata 8, 9. Tapi kalau sunat hay'ah ni banyak. Kan? Sebab tu ada sebahagian kitab dia masukkan sunat ab'ad saja. Sunat hay'ah tak masuk. Sebab banyak dekat 50. Kan? Banyak. Jawapan soalan tu. Wallahu a'lam. Dan perkara-perkara lain ada cara-cara untuk kita tegur dan bagaimana solusi itu ambil satu situasi lah. So berkaitan dengan ini, belajar tentang cara sembahyang berjemaah. Sekarang kita belajar tentang ibadah yang biasa dulu kan. Masuk berjemaah, solat berjemaah, yakni etika yang tambahan. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan perempuan lambat sikit sembahyang kita ni kan. Minta maaf. Tapi awal lagi jangan risau kan, 8.30 insya-Allah. So imam baca lebih ya. Kita tanggung macam ni atas mikafar. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu